Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama-tama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita mengupaskan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada sesi kita hari ini kita ingin mengupaskan, mensyarahkan dua potong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis nombor ke-67 dan nombor 68 daripada kitab Umdatul Ahkam. Seperti biasa kita akan mulakan dengan membacakan teks hadis dalam bahasa Arab dan juga terjemahannya sebelum kita keluarkan faedah-faedah pengajaran-pengajaran daripada hadis ini. Hadis ke-67 berbunyi an Anas bin Sirin. Qala istaqbalna Anasan hina qadima min asy-Syam. فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. Yang artinya daripada Anas bin Sirin, dia berkata, kami berusaha untuk bertemu Anas ketika dia tiba daripada Syam. Kami pun menjumpainya di Ainut Tamar. Aku melihat dia salat di atas keldai dan wajahnya berada di sebelah lain. Maksudnya adalah kiri kiblat. Maka aku bertanya, mengapa engkau salat dengan tidak menghadap kiblat? Dia menjawab, kalaulah bukan kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, tentu aku tidak melakukannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi kita perhatikan dalam hadis ini ada dua individu yang namanya sama, cuma nama ayahnya berbeza. Yang pertama adalah Anas ibn Sirin dan yang kedua adalah Anas bin Malik. Okay. Sebagaimana yang kita bacakan tadi. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Anas ibn Sirin. Dan Anas ibn Sirin termasuk dalam golongan tabi'in. Individu-individu yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Anas bin Malik termasuk dalam sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah individu-individu yang sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Sirin dia menyambut kedatangan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Anas bin Malik. Dan dia melihat Anas bin Malik radhiyallahu an pada ketika itu menaiki keldai. Dan beliau radhiyallahu anhu salat di atas tunggangan binatang tunggangannya, di atas keledai dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Lalu apa yang dilakukan oleh Anas ibn Sirin ketika mana dia melihat Anas bin Malik salat tak hadap kiblat di atas tunggangan dia, dia pun bertanya kepada Anas bin Malik, mengapa engkau salat dengan tidak menghadap kiblat? Lalu dijawab oleh Anas ibn Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kalau bukan kerana aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, tentu aku tidak melakukannya. Jadi Anas bin Malik dia support kan
pendiriannya, perbuatannya itu dengan apa yang pernah dilihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendirikan salat tanpa menghadap ke arah kiblat, iaitu salat-salat sunat ketika safar. Apakah pengajaran-pengajaran yang penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini? Ada beberapa pengajaran yang penting. Yang pertama sekali kata para alim ulama kita, hadis di atas tidak menjelaskan apakah solat yang didirikan oleh Anas itu adalah solat fardu ataupun solat sunat. Kita baca hadis tadi, Anas ibnu Sirin cuma mengatakan yang dia nampak Anas bin Malik radhiyallahu an pernah solat di atas binatang tunggangannya dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Tapi tak dijelaskan sama ada ini solat fardu ataupun bukan. Adakah dia solat subuh ataupun solat zuhur, asar, maghrib ataupun isyak, tidak dijelaskan. Dan juga tidak dijelaskan sama ada ini merupakan solat sunat ataupun tidak. Tetapi menurut para ulama, mereka mengatakan yang solat yang didirikan oleh Anas bin Malik di atas binatang tunggangannya dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat itu adalah solat sunat. Daripada mana ulama menyimpulkan yang ini bukan solat fardu tetapi solat sunat adalah berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat-solat fardu, Nabi solat menghadap ke arah kiblat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diriwayatkan solat sunat di atas binatang tunggangannya dalam keadaan tidak menghadap ke arah kiblat. Jadi solat sunat yang Nabi pernah tidak menghadap ke arah kiblat. Kan? Solat sunat yang bagaimana? Solat sunat yang dilakukan di atas binatang tunggangan ketika mana musafir. Itu yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam keadaan tidak musafir, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat. Jadi, solat yang didirikan oleh Anas bin Malik dalam hadis tadi adalah solat sunat. Pengajaran yang kedua, kiblat orang yang solat di atas kenderaan adalah ke arah mana pun kenderaan mengarah. Jadi, kiblat orang yang solat di atas kenderaan, di atas binatang tunggangan, dalam keadaan musafir, kan, maka dia boleh menghadap ke arah ke mana sahaja. Kerana pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana pernah dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi solat sunat dalam keadaan musafir, dalam keadaan di atas tunggangan diberikan kelonggaran untuk tidak menghadap ke arah kiblat. Pengajaran yang ketiga, kata para ulama boleh solat sunat di atas kenderaan dalam perjalanan. Anas bin Malik radhiyallahu an dia solat di atas binatang tunggangannya, dia solat sunat. Nah, sebelum ini kita pernah membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah solat sunat di atas binatang tunggangannya dalam keadaan musafir. Dalam keadaan berada dalam perjalanan. Maka itu adalah dibenarkan. Yang keempat kata para ulama, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah hujjah. Boleh dijadikan sebagai dalil, boleh dijadikan sebagai sandaran hukum. Kita lihat ketika mana Anas bin Malik radhiyallahu an dalam hadis ini, dia ditanya, kenapa salat tidak menghadap ke arah kiblat? Dalam keadaan menunggang binatang, dalam keadaan musafir ni. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an menjawab, dia melakukan sedemikian rupa kerana mencontohi perbuatan yang dia pernah menyaksikan sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Jadi disandarkan perbuatannya itu kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan yang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu boleh dijadikan sebagai hujjah dan adalah dalil sumber rujukan dalam perkara-perkara berkaitan dengan ajaran Islam. Yang kelima, kata para alim ulama kita, hadis ini menunjukkan adab seorang tabi'in Anas ibnu Sirin terhadap seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik. Anas ibnu Sirin bila dia melihat Anas bin Malik salat tidak menghadap ke arah kiblat, dia tidak langsung tegur. Dia tidak langsung mengatakan yang perbuatan ini salah. Tetapi dia bertanya dengan cara yang baik kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barangkali di sana ada ilmu-ilmu yang diketahui oleh Anas bin Malik radhiyallahu an yang tidak diketahui oleh Anas ibnu Sirin, itu yang membuatkannya bertanya kepada Anas bin Malik tentang hukum salat menghadap bukan ke arah kiblat dalam keadaan musafir, iaitu salat sunat.
Itulah antara pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis 67. Kita beralih kepada hadis yang berikutnya. Hadis ke-68 daripada kitab Umdatul Ahkam berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sawu sufufakum fa inna taswiyata as-sufufi min tamamis salah." Apakah makna hadis ini? Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rapatkanlah saf kamu, luruskanlah saf kamu, kerana merapatkan saf, meluruskan saf itu termasuk dalam kesempurnaan salat." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumullahu taala. Jadi hadis yang pendek, kadang-kadang hadis ini kita dengar para imam-imam kita di masjid, di masjid-masjid sebelum memulakan salat, dan kadang-kadang imam-imam mengingatkan agar meluruskan saf. Itu adalah satu pesanan yang sering kali kita dengar di masjid-masjid. Apakah pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini? Jadi yang pertama, kata para alim ulama, hadis ini menunjukkan disyariatkan meluruskan saf dalam salat. Taswiyatus sufuf. Nabi SAW perintahkan taswiyatus sufuf, meluruskan saf. Solat berjemaah dalam saf, pastikan saf tu lurus dan bukan bengkok-bengkok. Itu yang diajarkan oleh Rasul SAW. Itu yang diajarkan oleh para ulama kita zaman berzaman. Meluruskan saf, itu adalah sesuatu yang disyariatkan, yang dituntut dalam solat berjemaah. Yang kedua, hadis ini menunjukkan lurusnya saf termasuk dalam kesempurnaan salat. Fa inna taswiyatis sufufi min tamamis salah. Jadi saf yang lurus dalam salat berjemaah termasuk dalam kesempurnaan salat. Berlaku khilaf di kalangan ulama, ada perbezaan pandangan di kalangan ulama, apakah hukum meluruskan saf? Apakah hukum merapatkan saf? Bila digunakan istilah oleh Nabi SAW, taswiyatus sufuf, yang dimaksudkan dengan taswiyatus sufuf, kata para ulama, adalah meluruskan saf dan juga merapatkan saf. Jadi apa hukum melurus dan merapatkan saf? Terdapat perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Sebahagian di kalangan ulama mengatakan meluruskan saf, merapatkan saf, hukumnya wajib. Kalau tidak dilakukan, maka berdosa. Di sana ada pandangan kedua di kalangan para ulama yang mengatakan meluruskan saf dan merapatkan saf, hukumnya adalah sunat. Tak sampai kepada peringkat wajib. Jadi berlaku sedikit perbezaan di kalangan ulama, dan perbezaan ini bukanlah perbezaan yang baru. Perbezaan ini adalah satu perbezaan yang lama yang wujud di kalangan perbahasan ulama silam. Ada sebagian ulama mengatakan meluruskan saf itu adalah wajib. Melurus dan merapatkan saf. Sebagian ulama pula berkata melurus dan merapatkan saf hukumnya adalah sunat. Yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan tentang keutamaan solat berjemaah. Kerana pahala yang didapatkan dari meluruskan saf hanya ada dalam solat jemaah. Jadi solat jemaah ni dia special sikit. Keutamaan solat berjemaah, pahala yang didapatkan dari meluruskan saf. Meluruskan saf, merapatkan saf ni cuma ada dalam solat jemaah. Kalau kita solat sendiri-sendiri, baik solat fardu ataupun solat sunat, dia tak ada diperintahkan untuk luruskan saf. Kita nak luruskan saf dengan siapa? Kalau kita solat sendiri. Tak kisahlah solat fardu ataupun solat sunat. Jadi kelebihan daripada meluruskan saf, merapatkan saf, ini hanya berlaku dalam solat jemaah. Jadi kata sebagian ulama, perkara-perkara tambahan ini menunjukkan tentang keutamaan solat berjemaah berbanding dengan solat bersendirian. Yang keempat dan juga yang terakhir, ada yang menyatakan hikmah meluruskan saf adalah agar sesuai dengan saf para malaikah. Dalam sepotong hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tidakkah kamu meluruskan, merapatkan saf, menyusun saf sebagaimana para malaikat menyusun saf di hadapan Rabb mereka?
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara para malaikat menyusun saf mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara malaikat menyusun saf di sisi Rabb mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyempurnakan saf-saf di hadapan terlebih dahulu dan juga merapatkan saf. Itu cara malaikat menyusun saf. Kalau ada tempat kosong di hadapan, mereka isikan, mereka sempurnakan saf-saf di hadapan terlebih dahulu. Kemudian, mereka juga merapatkan saf, tidak membiarkan ada gap ataupun jurang ataupun ruang antara seorang makmum dengan makmum di sebelahnya. Itu merupakan cara para malaikat menyusun saf. Itulah antara pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita keluarkan daripada hadis yang ke-68. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan pada hari ini, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.